basic activity atau basic yang mesti kita tak boleh kompromi lagi dalam hidup. Yang pertama, menjaga iman dan akidah kita. Yang kedua, apa dia? Selepas kita dah betul-betul mentauhidkan Allah, apa dia? Amal ibadah kita. Yang ketiga, kita mesti memastikan segala tingkah laku kita selari dengan hukum Allah. Yang dipanggil kita mesti berakhlak, mengikut akhlak Islam. Dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan sekalian, dah berumur, di umur-umur senja macam saya dah 70-an, 73 plus, 73 setengah dah. Walaupun ajal maut tu di tangan Tuhan, tetapi yang tua tu lazimnya sikit yang tinggal, yang muda tu yang banyak yang ada. Jadi saya nak tanya, dalam kita berada dalam dunia macam ini, umur yang macam ini, level yang macam ini, kita kena letak senarai-senarai keutamaan dalam hidup kita. Kita nak buat semua tak boleh. Kita nak tinggal semua lagi-lagi tak boleh. Oleh sebab kita nak buat semua tak boleh, kita kena pilih keutamaan yang mesti kita buat. Beberapa perkara yang mesti kita buat dalam banyak-banyak perkara tu. Kalau tidak, kita akan terbuat benda yang tak patut kita buat. Kita tertinggal benda yang patut kita kena buat. Itu pun tak cerdik juga. Macam dah tua-tua ni, tak usahlah makan benda keras, duk makan juga telan biji-biji. Kau dah tua juga, umur 75, kau nak kahwin baru isteri yang lama tu mati, carilah umur 50-an cukup lah kot. Kalau cari umur 40-an, 30-an, akhirnya dia tinggal kita. Sebab beli baju kau badan sendiri. Jadi dalam bab agama begitu, tuan-tuan sekalian. Kita kena pasti apa keutamaan yang mesti kita buat dan kita alami. Gagal kita mengenali begini, kemungkinan kita terbuat benda yang tak patut diutamakan, kita tertinggal benda yang patut diutamakan. Saya telah kena pasti dalam 3 perkara basic utama. Ini tak terdapat dalam kitab-kitab tertentu. Saya setelah saya mengkaji ayat Al-Quran, saya mengaji semangat-semangat yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab tafsir, dalam pelajaran-pelajaran akidah, saya dapati ada 3 basic activity atau basic amalan atau basic 5 perkara lah yang mesti kita tak boleh kompromi lagi dalam hidup saat-saat menunggu dipanggil pulang ini. Yang pertama, apa yang paling penting sekali? Menjaga iman dan akidah kita. Jangan kompromi. Walaupun kita banyak buat kebajikan, buat ibadat, semayang, tapi belum tentu lagi akidah kita terpesong atau tidak. Perkara yang paling utama sekali, tuan-tuan sekalian, mengenai iman dan akidah ni, rukun iman tu ada 6. Ya tak? Semua orang tahu. Dan di celah-celahnya banyak lagi yang lain. Hari mahsyar, hari kebangkitan, titik siratal mustaqim, hisab dan berbagai-bagai. Tapi yang difokuskan dalam rukun iman itu 6 perkara. Yang paling utama sekali dalam 6 ini, keselamatan yang lain juga, berbagai-bagai elemen yang lain yang terdapat dalam bab akidah ni, tergantung kepada yang ini. Dalam bab akidah ni, apa dia? Apa dia? Saya nak tanya. Solat tak masuk akidah. Itu saya kata kita tak tahu keutamaan ni. Itu menunjukkan kita tak berapa tahu keutamaan. Dalam akidah yang terpenting sekali ialah mentauhidkan Allah. La ilaha illallah kita tu kalimah tauhid nama dia. Dan kita berikrar setiap kali kita bertahlil, kita la ilaha illallah, la ilaha illallah tu, kita berikrar di ujungnya apa dia? Wahia kalimatul haq. Itulah kalimah yang paling benar, la ilaha illallah. Alaiha nahya, di atas kalimah ini kami nak hidup ya Allah. Wa alaiha namut, dengan kalimah ini juga kami nak kami dimatikan dalam kalimah ini. Mati dalam tauhid tu.
Wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Dan dengan kalimah ini juga kami harapkan kami akan dibangkitkan semula sebagai orang yang beriman di hari akhirat kelak. Itu sumpah ikrar kita setiap kali kita melafazkan kalimah tauhid atau kita bertahlil. La ilaha illallah tu namanya kalimah tauhid. Dan kita mesti dalam hidup kita memastikan kita berada di atas tuntutan ini sepanjang waktu. Ceramah saya pun dah ada, aku tak silap di sini, tuntutan syahadah. Dalam YouTube ada. Maksud tuntutan syahadah, kita memastikan kehidupan kita berada di atas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimah syahadah. Tapi kalimah syahadah itu rangkuman daripada dua perkara. Kalimah tauhid yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah Rasul yang kedua. Yang utama sekali, yang tidak boleh dikompromi sama sekali, kalimah tauhid. Di situlah terletaknya keselamatan kita dunia dan akhirat, dan keselamatan kita dalam apa juga keadaan. Jadi kita mesti memastikan kita berada di atas tauhid sepanjang ketika, sepanjang waktu, setiap detik dalam hidup kita. Dalam bilik air kita masuk, kita tak boleh nak baca doa, tapi kita kena ingat tauhid Allah. Sesiapa yang sengaja melupakan tauhid, sengaja melupakan Allah, maka ajaran itu ajaran sesat. Seperti telah timbul dulu ajaran Nasrul Haq. Nak menguji ilmu tu, kena orang tu serang kita, lupa sampai lupa Tuhan. Ya tak? Terus sengaja melupakan Tuhan sampai kosong betul-betul, kononnya nak atas nama meditasi apa juga, syirik. Jadi itu basic. Jadi apa sahaja yang boleh menjejaskan tauhid, dia merosakkan foundation yang paling asas kepada seseorang yang beriman. Apa benda yang boleh menjejaskan tauhid? Apa dia? Ya? Tu saya kata saya kena remind benda gini. Apa benda yang boleh menjejaskan tauhid kita? Apa dia? Syirik. Kita tidak dapat memastikan kita berada di atas tauhid yang sempurna atau tidak, melainkan kita kena tahu dan sikit sebanyak mengambil berat tentang perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Syirik nyata, syirik jali, syirik khafi, syirik tersembunyi, syirik besar, syirik kecil. Dalam majlis ini saya tak boleh cerita benda tu, memang tuan-tuan dah tahu agaknya. Tapi maksudnya musuh utama kepada tauhid ialah syirik. Saya nak sebut secara moden. Kalau secara dulu mungkin orang fikir syirik puja tok nenek, puja kubur, puja keramat, pasal mungkin benda tu dah banyak difetwakan sebagai sesat, syirik. Tapi sekarang ni ideologi-ideologi yang telah difetwakan sebagai syirik, liberalism, ya tak? Berbagai-bagai pahaman sekularisme yang dahsyat tu, yang memisahkan agama daripada kehidupan. Pluralisme agama, itu semua ideologi-ideologi moden yang dibangga-banggakan dalam human rights, tapi menjejaskan akidah. Walayazubillah, telah difetwakan ini, bukan cakap saya. Termasuk orang yang memperjuangkan kebebasan beragama dalam human rights, sampai pada peringkat nak jadi murtad tak salah di segi perlembagaan, dia sanggup jadi lawyer untuk membela orang murtad. Kerana apa? Dia tak tahu apa prioriti kehidupan dia, walaupun dia orang Islam, walaupun dia mungkin sembahyang dan sebagainya, tapi mempertahankan orang murtad, buat kutipan duit atas nama berbagai-bagai NGO, nak terus membela orang-orang yang menghina agama sendiri. Menghina agama tu boleh jadi murtad, syirik. Tapi itu dilakukan oleh orang zaman moden ini atas nama hak asasi manusia. Kerana dia tak mengenali apa erti tauhid, dan dia pun mungkin tak kisah dia berada di atas kehendak tauhid atau tidak. Itu satu tragedi yang amat serius tuan-tuan sekalian dalam kehidupan moden ini. Itu kita telah memperjudikan sesuatu yang tidak boleh diperjudikan sama sekali dalam hidup, iaitu mensyirikkan Allah dengan berbagai-bagai pendirian dan sikap hambanya.
walau asyraku, jikalau mereka mensyirikkannya, walau asyraku bihi anhum, kalau mereka mensyirikkan Allah itu dengan yang lain-lain, wa'iyyazubillah, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka binasalah segala apa, sia-sialah segala apa yang telah mereka buat di dunia ini. Waktu tuan-tuan sekalian, kita kena jaga betul-betul ni. Sebab tu saya kata senarai keutamaan. Macam orang kampung zaman-zaman Jepun dululah, susah nak makan nak minum, susah. Dia kata tak apa Ustaz, ada beras ada garam cukup. Bermakna survival dia bergantung pada beras dengan garam. Yang lain tak ada tak apa. Bermakna waktu itu beras dan garam ialah yang paling utama untuk survive. Sedangkan beras dengan garam sekarang ni apalah nilainya, tidak? Itu. Tapi dalam kehidupan, mentauhidkan Allah itu bukan bergantung pada waktu. Setiap waktu, setiap ketika, selagi kita berada dalam keadaan mukallaf. Kalau kita dah tak mukallaf, kita pitam, kita mabuk tu, harap Tuhan takdirkan kita di dalam tauhid. Permantuhan lagi yang lain yang mengatakan syirik ini cukup bahaya. Walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah diwahyukan, aku telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan aku wahyukan juga kepada orang-orang sebelum kau, mana rasul-rasul sebelum kau, la in asyrakta, jika engkau mensyirikkan Allah. Nabi pun Tuhan sebut kalau engkau asyrakta ni, kalau engkau mensyirikkan Allah. Tadi untuk semua orang. La yahbatanna amaluka, pasti segala amalan kau sia-sia. Ini Tuhan kata kepada Nabi, wala takunanna minal khasirin, engkau menjadi salah seorang daripada orang yang rugi. Kepada Nabi pun Tuhan gamak berkata demikian, yang telah dijamin syurga dan dijamin dia tidak buat salah, tapi sebagai amaran untuk diperingatkan kepada orang lain. Jadi Nabi pun dengan pendirian ini, dia mengambil sikap seperti mana firman berikut. Semua ini otoriti ayat Quran. Surah Al-Kahfi 110. Yang tadi surah Az-Zumar 65. Yang Nabi sendiri pun diberi amaran oleh Tuhan. Yang ini surah Al-Kahfi 110 yang terakhir dan surah Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, aku ini manusia biasa macam kamu juga. Makan minum, pergi pasar, dan ayat lain Nabi berjalan ke pasar, Nabi makan dan sebagainya. Sama aja. Yuha ilayya, tapi aku diberi wahyu, kamu tidak. Apa dia wahyunya? Innama ilahukum ilahu wahid, iaitu sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Sebab itu wahyu paling utama kepada Nabi ialah wahyu mentauhidkan Allah. Yang lain itu cawangan. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya di hari akhirat kelak, falyamal amalan salihah, hendaklah dia buat amal saleh. Amal saleh sini adalah amal ibadat yang diterima oleh Allah, yang bergantung pada dua perkara, ikhlas dan menepati hukum syarak. Dah banyak kali dah saya ulang. Itu amalan yang ikhlas, yang baik. Wala yusyrik, jangan sekali-kali orang itu mensyirikkan Allah. Bi'ibadati, jangan sekali-kali dia mensyirikkan Allah dengan ibadahnya. Mana dalam ibadah pun boleh berlaku syirik. Bi'ibadati rabbi ahada, dengan dia menyembah Allah, tapi pada masa yang sama mungkin yang lain juga dia mensyirikkan Allah. Macam tadilah, dia minta kepada Allah tapi minta pada penunggu. Dia bergantung pada penenung nasib masa depan dia. Macam sekarang dia kata, saya yang menentukan masa depan saya. Banyak orang kata gitu. Cakap itu dah berlaku dengan penuh kesedaran, dengan penuh ego. Saya yang menentukan kejayaan saya. Kalau setakat berdoa saja, bapa saya tak dapat apa pun. Dia berdoa daripada muda sampai ketua tak dapat apa pun. Bermakna berdoa tak ada faedah. Saya tak pernah berdoa, cuba tengok. Syirik cakap yang macam itu. Jadi apabila ramai yang macam itu, maknanya banyak manusia yang mengaku beriman, tapi Tuhan kata mereka tak beriman, termasuk orang munafik. Yang kedua, apa dia? Selepas kita dah betul-betul mentauhidkan Allah, apa dia?
Common sense. Apa dia? Jauhlah. Tak kenal, tak apa, Maha Guru duduk di depan ni. Barulah duty kita untuk memenuhi kehendak tauhid. Kalau setakat tauhid saja, kita mengaku saja dengan hati, tapi apa buktinya? Apa buktinya? Apa dia buktinya? Amal ibadah kita. Itu saya kata benda-benda begini, logik kita pun boleh kita fikir. Setelah kita berada di atas kehendak tauhid yang macam saya kata tadi, kita buktikan, kita mengotakkan kehendak tauhid tadi dengan beribadah kepada Allah semata-mata kerana dia. Sebab tu ibadah itu datang selepas mentauhidkan Allah. Jangan kata, oh kalau kita nak kena belajar sifat 20 tak usah semayang lagi. Bukan macam itu maksudnya. Semayang pada awal, tapi kena memperkuatkan tauhid. Jangan semayang saja takut semayang tu tadi tak ada tali pengikat dia. Ya tak? Jadi ibadah kita itu tuan-tuan sekalian membuktikan tauhid kita. Dalam ayat Quran dia tak kata mentauhidkan Allah. Tak ada perkataan yang kata mentauhidkan Allah. Dia katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Banyak ayat macam itu. Kamu sembahlah Allah, jangan sekali-kali mensyirikkannya. Seolah-olah sembah Allah itu nombor satu. Tetapi apa erti kita sembah Allah kalau kita tidak mentauhidkan dia? Ya tak? Banyak orang buat amal ibadah. Maka dengan sebab itu, tauhid itu dengan perkataan jangan kamu mensyirikkannya, bermaksud kamu mesti sembah Allah dalam keadaan kamu mentauhidkan dia sahaja. Itu maksud fahamannya. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kamu mensyirikkannya dengan sesuatu. Maka dengan sebab itu Tuhan sebut dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Itu perkataan. Dengan sebab itulah Tuhan kata, tujuan aku mencipta kamu tidak ada tujuan yang lain. Tujuannya semata-mata kamu mesti sembah aku. Bermakna kalau orang tu tak menyembah Allah, dia tidak memenuhi tujuan Allah mencipta dia, maka manusia tu paling durjana di muka bumi. Sebab manusia yang tidak menepati tujuan Tuhan mencipta dia. Macam anak, tugas utama anak selepas beribadah pada Allah ialah buat baik pada ibu bapa. Janganlah dia buat baik pada ibu bapa tu bergantung pada pusaka yang dia akan dapat. Kalau dia bergantung pada pusaka yang dia dapat, kalau bapaknya orang miskin, tak boleh tinggal pusaka pada dia, maka dia tak buat baik daripada bapak dia. Maka anak kurang ajar nama dia. Jadi anak yang terbaik, dia mesti berbakti kepada dua ibu bapa tanpa mengambil kira tentang pusaka dan sebagainya yang dia akan terima. Itu anak yang baik. Itu anak kepada bapa. Begitulah hamba yang baik. Janganlah dia beribadah kepada Tuhan tadi kerana nak pahala semata-mata, dan dia mengelak daripada buat jahat kerana takut neraka semata-mata, tapi buat baik, beribadah kerana nak keredaan Allah, sebab Tuhan suruh, perintah Allah. Dan dia elak daripada buat jahat bukan kerana nerakanya saja, tapi kerana Tuhan tegah. Yang ketiga, yang terakhir, ni saya cuba shortcut ni. Apa yang ketiga? Yang pertama, akidah mesti mentauhidkan Allah. Yang kedua, kita beribadah kepada dia. Yang ketiga, kita mesti memastikan segala tingkah laku kita selari dengan hukum Allah. Yang dipanggil, kita mesti berakhlak, ngikut akhlak Islam. Iaitu, kita mesti memastikan muamalah kita di dunia ini, apa yang kita buat dan apa yang kita tak buat, apa yang kita fikir, apa yang kita tak fikir, apa keutamaan, kesemuanya mesti berselaraskan hukum Allah. Dalam arti kata, kita menjalani kehidupan ni di atas pekerti yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu dimakan akhlak. Akhlak Islam ni bukan berjalan tunduk depan orang aja, ataupun lemah lembut depan orang. Depan orang tu, depan isteri, semut pun tak mati. Kalau belakang isteri, gajah pun mampus. Jadi kalau itu kepura-puraan, bukan itu moral value modern, bukan akhlak Islam. Akhlak Islam, depan isteri pun macam itu, belakang isteri pun macam itu.
Dia tidak menduakan isterinya sama di depannya atau di belakangnya. Banyak orang yang di dunia barat, di depan isteri dengan isteri lah, di belakang isteri dengan orang lain pula. Isteri pun macam itu. Itu moral barat lah tu. Akhlak Islam bukan sama dengan moral. Akhlak Islam ni kita mesti memastikan tingkah laku kita selari dengan kehendak hukum Islam. Jadi dalam konteks ini orang lebih mengutamakan akhlak secara batin. Apa dia? Kita hindarkan segala sifat-sifat mazmumah, riak, takbur, angkuh, hasad, dengki dan sebagainya. Itu sifat mazmumah yang paling terkenal dalam bab akhlak. Ya tak? Jauhkan benda-benda gitu sama sekali. Di segi zahir pula, jangan bekeng, jangan marah, jangan keras hati. Itu segi sikap-sikap zahir. Akhlak secara zahir. Digantikan dengan sikap-sikap hati yang baik. Apa dia? Tawaduk, lemah lembut, ikhlas, jujur. Itu semua sifat-sifat hati yang mahmudah. Sifat-sifat lahir yang mahmudah pula apa dia? Lemah lembut, caring, ambil berat, tolong menolong dan sebagainya. Prihatin. Jadi benda-benda begini semua di bawah sistem akhlak Islam. Sebab itu boleh kita orang kata akhlak Islam tu apa dia? Iaitu penampilan satu pekerti orang Islam yang betul-betul beriman dan beribadah, dan seluruh tingkah laku dia tu menggambarkan itu kandungan ajaran Islam. Sebab itu Nabi itu, wa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya perangai Nabi keseluruhannya menggambarkan itulah ajaran Islam. Inna khuluquhu khuluqul Quran. Akhlak Nabi, perangai Nabi itu ialah manifestasi daripada apa yang ada dalam Al-Quran.